Silakan Ustaz. Kita ayat ke berapa ya? Hari tu ayat ke-16, macam tak habis ayat lagi lah, baru kesan pada perjanjian Hudaybiyah tu. Oh, okey. Nanti Ustaz recap sikit lah Ustaz, apa ayat ke-15 ataupun 16 tu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah pun masuk suratul Ahzab. Suratul Ahzab kita bahagikan kepada beberapa perenggan. Kita dah sampai pada perenggan yang kedua. Perenggan pertama tentang Nabi dan status anak angkat. Perenggan kedua adalah tentang perang. Dan Allah highlight tentang perangai orang munafik. Yang itu bermula daripada ayat 9. Kemudian perenggan yang seterusnya, perenggan ketiga, tentang perang dan perangai orang beriman pula. Mula-mula perangai orang munafik, kemudian perangai orang beriman. Kemudian bermula ayat 28, kita akan lihat panduan buat keluarga Nabi. Panduan buat keluarga Nabi. Dan kemudian sampai ke ayat 35, daripada 28 tu sampai ke ayat 35. Kemudian setelah panduan kepada keluarga Nabi, kemudian tentang isu perkahwinan antara Nabi Zainab dan Zaid. Antara Nabi Zainab dan Zaid bermula ayat 36. Dan selebihnya adalah nasihat daripada Allah regarding isu yang sedang berlaku lah. Cuma lepas daripada 36 tu saya belum baca lagi. Sampailah ke ayat yang terakhir pada ayat 83. Tapi nanti akan ada Allah recap berkaitan dengan kisah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa. Tapi saya tak baca lagi. Tapi setakat saya lihat di perenggan-perenggan tu bentuknya macam tu. So suratul Ahzab adalah surah menjadi panduan kepada orang beriman, terutamanya golongan wanita. Sebab ada nasihat khusus daripada Allah untuk golongan wanita. Cuma kita belum sampai ke topik tersebut. Kita baru sampai pada ayat yang ke-16 yang menyentuh tentang perang dan perangai orang munafik sewaktu peperangan. Terima kasih. Bermula ayat 69 kisah Nabi Musa. So pada ayat yang ke-15, walaqad kanu ahadullah min qablu la yuwallunal adbara wa kana ahdullahi mas'ula. Sedangkan sebelum itu kamu telah buat perjanjian piagam Madinah, kan, perjanjian dengan Nabi SAW akan mempertahankan Madinah ni, dan kemudian kamu berpaling dan berundur, dan ingatlah janji setia dengan Allah itu akan ditanya. Wa kana ahdullahi mas'ula. Segala bentuk janji yang telah dimeterai akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So, kenapa orang berpaling? Sebab dia rasa dia perlu selamatkan diri. Dan manusia, bila dia rasa dia perlu selamatkan diri, dia akan usaha apa sahaja yang boleh untuk pastikan diri dia, kalaupun tidak diri dia, harta benda dia akan selamat. Dan sekarang Allah beritahu, apa yang kau buat, lari itu, melarikan diri, dia tidak mendatangkan sebarang manfaat. La yanfa'akumul firar. Kau lari itu, dia tidak berguna bagimu. Dan in farartum minal maut, kalau kau lari daripada kematian, awil qatli atau peperangan,
kau lari daripada kematian ataupun peperangan, wa idzal la tumatta'una illa qalila. Kau lari sekarang, engkau pasti akan mati juga. Lambat laun kau juga pasti akan mati. Nah, ni pesanan yang apa nama? Yang universal. Dia bukan sahaja berkaitan dengan apa nama, kematian ataupun peperangan. Kita boleh kaitkan dia dengan banyak perkara. Antaranya, kalau kita tak sedekahkan pada hari ini, duit gaji kita yang masuk hari ini lambat laun akan habis juga. Kalaupun tidak habis untuk sedekah, dia akan habis juga pada perkara-perkara lain. So, sama ada kita terus berhadapan dengan masalah ataupun kita melarikan diri, lambat laun benda tu pasti akan berlaku. So, qul la yanfa'akumul firaru in farartum minal mauti awil qatli wa idzal la tumatta'una illa qalila. Kalaupun kau lari daripada peperangan, kau punya rasa selamat, aman dan damai itu seketika je. Dan kau lambat laun akan mati juga. So, kalaupun mereka dapat lari dan selamatkan diri, kalaupun kita tidak bersedekah pada hari ini dan berniat duit tu nak dikumpul, nak disimpan, itu hanyalah sekejap saja. Allah juga yang benarkan mereka dapat lari dan selamat sementara. Dan bayangkan kalau Allah tidak benarkan duit gaji kita tu ataupun apa saja, kalau Allah tak benarkan, mereka tak dapat lari juga. Dan maka mereka itu dapat keluar kerana Allah yang benarkan. Dan jangan pula kita sangka bahawa kalau kita dapat selamatkan diri ataupun lari itu di luar daripada ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Katalah kalau ajal mereka tu pada usia 65 tahun dan mereka dapat lari daripada medan peperangan pada usia 50 tahun. 13 tahun je. Bukan lama pun. 13 tahun untuk boleh hidup. Bukan lama pun. Sebab kita punya ajal sudah pun ditentukan. So sebenarnya tak berbaloi untuk kita lari daripada tuntutan-tuntutan syarak, lari daripada tanggungjawab. Sebab nanti dekat akhirat kita akan diminta bertanggungjawab terhadap apa yang kita lari itu. Kan saya tadi baca perkongsian daripada keluarga Ustaz Syahari, anak dia yang sulung. Kan dia kata sakit perut lah, tak nak pergi sekolah. Rupanya ada kerja berpasukan yang dia belum siapkan. Tapi akhirnya budak tu dia siapkan dan pergi sekolah walaupun lambat. Cuma bila ialah Puan Syuhada ni dia sangat suka, sangat kuat membaca. Lalu je penjelasan tu kadang apa yang kita nak jelaskan tak tahu perkataan yang patut keluar tu dia boleh jelaskan dengan baik. So dia kata, tahniah anakku. Tetap pegang pada tanggungjawab walaupun berani menghadapi cabaran dan tanggungjawab tu dan tidak lari daripada masalah. Sebab kerja yang dibuat kerja berpasukan. Dia boleh mengambil sikap, aku tak peduli, hari ni aku nak MC, aku nak cuti, yang lain kena hukum tak apa. Yang penting aku dah selamat. Dia boleh bersikap macam tu. Tapi anak ini terdidik dengan mak bapak yang begitu hebat, maka dia mengambil tanggungjawab. Aku lambat pergi sekolah kerana kesalahan aku tidak siapkan kerja daripada awal. So, kita bersalah bukan bermaksud kita boleh lari daripada masalah itu. Bila kita buat salah, kita kena bersiap sedia berhadapan dengan consequences, berhadapan dengan akibat daripada kesalahan kita mungkin, kealpaan kita mungkin, kelalaian kita. Namun kita dipuji kerana berani bertanggungjawab dan berhadapan dengan benda itu. So orang-orang munafik yang lari daripada medan perang, inilah bentuk dan contoh orang-orang yang tak mahu bertanggungjawab dan lari daripada janji setia
Ahadullah, dia bukan berjanji dengan Nabi untuk piagam Madinah itu, sebenarnya dia berjanji dengan Allah. Berjanji dengan Allah. Okey, kemudian ayat 17. Qul man zalladhi ya'simukumullah qul man zalladhi ya'simukum minallahi in arada bikum su'a aw arada bikum rahmah wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Dan sebut pada mereka Muhammad, siapa yang boleh selamatkan korang dari takdir Allah jika Allah nak datangkan bencana atasmu? Kan, kita lari daripada medan perang, perang Ahzab tu, yang diorang minta, boleh tak kami balik rumah kami auram, rumah kami terdedah. Maka kalaupun mereka beralasan untuk lari daripada medan perang, sekarang Allah tanya pada mereka, siapa yang boleh selamatkan korang daripada takdir Allah jika Allah nak datangkan bencana atas kamu? Kan, orang-orang dekat Israel tu, kalau ditanya, siapa yang boleh selamatkan korang daripada bencana kalau Allah nak bencana itu datang atas kamu? So Allah suruh tanya balik, siapa boleh tahan kalau Allah nak beri bencana pada mereka? Mereka boleh tahan ke? Tak boleh. Au arada bikum rahmah. So adakah dengan lari itu akan selesaikan masalah? Tak. Dan ada siapa-siapa yang boleh tahan kalau Allah nak beri rahmat kepada rakyat Palestin pun tak boleh tahan juga. Kan, bayangkan Israel sejak tahun 1948 telah buat peraturan air hujan tu milik Israel. Orang Palestin tak boleh takung air hujan. Ui, ini undang-undang apa ni? Ini punya kezaliman. Ui, kita tak tergambar bentuk kezaliman yang manusia sanggup buat sampai ke tahap macam tu. So wala yajiduna lahum min dunillahi waliyyan wala nasira. Dan mereka tidak akan dapat sebarang perlindungan dan sebarang penolong selain dari Allah. Ayat ini adalah serampang dua mata. Pertamanya untuk meningkatkan rasa beriman orang-orang yang beriman, dan juga dalam masa yang sama memberi amaran kepada orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan munafik yang mahu lari daripada medan perang. Satu realiti yang kita sering lupa, kalau Allah nakkan bencana atas kita, siapa yang boleh tahan? Dan kalau Allah nak beri rahmat, siapa yang boleh tahan? Dan yang pasti, kita takkan boleh beroleh sebarang wali, pembantu, pelindung dan juga sebarang penolong selain dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selain daripada Allah, kan, selain daripada Allah, orang-orang yang nak membantu dan menolong takkan mampu untuk bantu dan tolong. Dan ayat ini disebut kerana mereka hendak jadikan Quraisy dan golongan Ahzab itu sebagai penolong. Kan, orang munafik nak jadikan Quraisy dan Ahzab itu sebagai penolong. Tetapi mereka tidak berjaya, dan itulah pengharapan yang amat salah. Sebab bila dia melihat pertimbangan material, pertimbangan material ini sebagai penentu menang kalah, selamanya pertimbangan material ini tak akan memberi apa-apa manfaat dan mudarat kepada kita. Kemudian ayat 18. Ayat 18, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilaina wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Sungguh Allah tahu ada orang-orang mu'awwiqin. Siapa orang-orang yang menghalang kamu? Al-mu'awwiqin ni kata dasar dia ialah iwaqa ataupun awaqa.
Maksudnya menahan, melengahkan, menghalang. So mu'awwiqin ni maksudnya mereka yang menghalang. Menghalang macam mana? Dia hasut orang lain supaya morally down, merosakkan moral orang lain. Nak hilangkan semangat tentera orang-orang Islam ni, orang beriman. Mereka menghalang jihad dijalankan. Kan? Kalau dalam surah Nur, dekat hujung tu, bukankah mereka waktu Nabi menggali parit, mereka datang singgah je. Mereka datang singgah je. Cuba buka surah Nur. Surah Nur, surah yang ke-35. Bukan. Surah Nur. Surah Nur, surah yang keberapa? Surah 24. 24. Ya, 24. Dekat hujung tu tentang minta izin daripada Nabi. Tu wa idza kanu ma'ahu ala jamrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'zinu. Kalau mereka buat kerja ramai-ramai, kerja berpasukan, ala amrin jami' lam yadhhabu. Waktu tu kerja berpasukan yang dituntut apa? Menggali parit. So bila nak balik tu kena minta izin. Orang-orang munafik ini dia langsung tak minta izin untuk balik. Dan bukan sekadar tak minta izin, dia tidak bersama-sama pun sama-sama menggali parit. Itu yang berlaku dalam surah Nur. So, dahlah dia tak buat kerja tu sama-sama, dia menghasut pula orang lain supaya jangan pergi berperang. Jangan pergi berperang. Ada lagi kah? Berapa tinggal? 40. Ambillah tu sekali. Okay. So, wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina, dan orang-orang yang berkata kepada saudaranya, marilah kepada kami. Mereka ajak orang-orang beriman, terutamanya penduduk asal Madinah, penduduk asal Yathrib, kan, yang sepahaman dengan mereka supaya jangan keluar berjihad. Mereka ajak untuk duduk bersama. Kata akar kepada halumma ialah lamma ataupun lamama, yang bermaksud mengumpul, mengambil dengan tamak. Halumma ilaina wala ya'tunal ba'sa illa qalila, dan mereka tidak bersedia untuk berperang melainkan sebentar sahaja. Mereka tidak datang ke medan peperangan itu kecuali sekejap saja. Dahlah tak membantu suatu proses buat parit. Waktu berperang pun mereka tak join. Kan? Kadang kita kalau dekat office, dia yang datang tunjuk muka je. Dahlah kita berpeluh-peluh angkat barang. Peluh-peluh angkat barang, hias itu, hias ini, susun fail. Ada yang berpeluk tubuh. Berpeluk tubuh. Kan? Macam staff yang datang dia tulis nama, kemudian keluar. Dia punch in je, lepas tu hilang. Petang nanti baru datang balik punch out. Begitu bentuk wala ya'tunal ba'sa illa qalila. Mereka datang kecuali sedikit. Mereka tidak mendatangi peperangan ataupun mereka tidak melalui rasa sukar itu kecuali sedikit. So, ayat ini menggambarkan masalah dalaman Madinah. Nabi sedang berhadapan dengan masalah dalaman.
yang perlu ditangani. Dahlah, ada tentera daripada luar, serangan daripada luar, sekitar 12,000, dan sekarang dari dalam pun ada masalah. So Nabi sebagai pemimpin, Nabi kena hadap dan Nabi kena mengharungi bentuk-bentuk dugaan yang macam ni. So sebab kadang kita kata, kita rasa Nabi dah ada kuasa dekat Madinah berbanding dekat Mekah. Kan, dorang minoriti, dekat Madinah dorang majoriti. Dah tentu keadaan di Madinah lebih mudah. Oh, belum tentu. So dia ada masalah berbeza dalam Madinah. Masalah tak dapat kerjasama daripada orang munafik. So bab kerjasama ni tuan-puan, kalau kita buat back war, kenduri ke, buat seminar ke, kan, seminar sembahyang, tahniah JAA berjaya buat seminar yang begitu marvelous, buat seminar macam tu, kan, adalah 2-3 orang yang datang saja tunjuk muka sehari sebelum kejadian. Kalau Kak Syida tu dah ada awal subuh Syafi'i, rungsing memikirkan jadi tak jadi. Tapi ada 2-3 orang yang datang tunjuk muka sengih-sengih. So kalau dalam organisasi begitu, dan ini adalah bentuk kritikan daripada Allah, kalau dalam organisasi ada yang bentuk begitu, bayangkan nak menjaga negara pun ada orang yang macam tu. Ini tentang keselamatan negara kot. Dia lebih penting dan lebih intens, lebih tekanan tu lebih tinggi. So rupanya keadaan di Mekah, Nabi berhadapan dengan musuh dari luar. Sekarang di Madinah, Nabi sedang hadapi musuh dari dalam negara. So musuhnya ialah Yahudi dan golongan munafik yang tak nak beri kerjasama. So kemudian Allah jelaskan lagi apa sifat orang munafik tu. Asyihatan alaikum. Literally maksudnya dia stingy, mereka bakhil terhadapmu. Asyihatan alaikum. Mereka bakhil tenaga, mereka bakhil harta, mereka bakhil idea. Bakhil terhadapmu. Kalimah ini dia ada 2 maksud. Pertama, dia bukan saja bakhil, dia juga tamak. Asyihatan alaikum, nak perang perlu ada modal. Dia tak nak keluarkan modal. Tapi bila berperang akan dapat harta rampasan perang. Yang tu dia nak. Tak nak keluar duit, tapi kalau ada goodies dia nak. Kan. Buat seminar tu kena keluar duit. Kan. Tiap-tiap minggu kutip. Kan, sebulan sekali kutip, hari ni gaji kutip. Dia tak nak bagi. Tapi bila buat majlis, dia nak goodies. Kalau boleh, dia ambilkan. Tolong ambil jiran. Asyihatan alaikum. Dia dah lah kedekut, dia tamak. So kata dasar asyihatan ni syahha, yang bermaksud sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, kedekut, tamak dan pentingkan diri sendiri. Itu maksud syahha. Asyihatan, mereka sangat-sangat, ada pula sabdu dekat atas ha tu kan. Sangat-sangat kedekut, sangat-sangat tamak. Sangat kedekut, sangat tamak. Kadang dalam jabatan pun macam tu. Kan, disuruh buat kerja sikit, kata bos dera dia,
Tapi tiap tahun nama dia je naik dapat APC. Orang lain dapat dia komplain. Dia sendiri tak kerja. Asal nak APC, dia nak. Tapi suruh buat kerja tak nak. So kalau dalam konteks ini sikap orang-orang munafik terhadap orang-orang mukmin. Kalau orang mukmin menang, mereka berpihak kepada orang Islam, orang mukmin. Mereka nak juga menjadi orang yang layak dapat harta rampasan. Kalau kalah, dia tak nak, aku tak mau tahu, aku tak nak ada kena-mengena dengan orang-orang Islam, orang-orang mukmin. Dah lah kedekut nak tolong, nak infak pun tak mahu. Kan, diorang nak goyang kaki dan tunggu kejayaan bergolek. Asyihatan alaikum. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ. Bila datang ketakutan, khaufu ni bahaya. Bila datang suatu bahaya, engkau dapati mereka merenung tajam padamu. Ini kadang perangai bos-bos kita. Kan? Kalau kita dah lah teruk-teruk bekerja. Lepas tu, bila kita rujuk pada dia, tak apalah, awak handle. Hari kejadian, bila berlaku sesuatu, katalah ada kesilapan pada majlis, kan? MC salah sebut ke, ataupun Ustaz Endang patutnya slot pertama, dia lambat sampai. Siapa yang jadi yang dimarah? Orang yang buat kerja. Bila datang ketakutan, dia tengok benda tu tak betul, dia akan merenung tajam padamu. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ. Kamu akan lihat mereka merenung tajam pada Nabi, seolah-olah apa yang berlaku tu salah Nabi. Kan? MC salah baca. Yang kena tenung ialah pengurus majlis. Sedangkan yang buat salah MC. Kenapa tak tenung MC? Kenapa marah pengurus majlis? Dia dah urus dah. Kenapa kena marah floor manager? Dia dah urus dah. Dah lantik MC begini-begini. MC dah berlatih dah. Benda tu kesalahan. Normal lah orang salah sebut. Patutnya nama Tan Sri disebut Datuk Sri. Itu normal lah, slip of tongue. Tapi yang dimarah floor manager. Sedangkan dia rehearsal pun tak datang. فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ. Ini perangai orang munafik. So harapnya kita tidak mewarisinya. Benda yang mendatangkan rasa takut, kita terus menyalahkan orang lain. Tak nak bertanggungjawab. Tapi floor manager hari itu kan okey. Semua berjalan lancar. Gitu. Kemudian, taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal maut. Ialah bila berperang tentu datang ketakutan. Tapi kali ini punyalah mereka penakut sehingga mata mereka berpusing-pusing, terbalik-terbalik seperti orang yang pengsan. Seolah-olah macam nak mati. Diorang punya rasa takut tu, orang munafik ni, dia punya rasa takut, Allah gambarkan rasa takut mereka, taduru a'yunuhum, mata dia berpusing-pusing, berpinau-pinau. Kalladhi yughsha 'alaihi minal maut, seperti orang yang
diselubungi oleh kematian. Seperti orang yang pengsan. Orang pengsan macam mana kan, mata ke atas. Nampak mata putih je. So mereka membeliakkan mata seperti mata orang yang nak mati. Punya dia takut dengan ujian Allah. Walhal itu ujian aja, bukan betul-betul. Itu baru ujian. Dan memang dunia ni tempat ujian pun. Jadi apa yang nak ditakutkan? Tanya rakyat Palestin tu. Cuba tengok. Ada rasa ketakutan pada mereka? Tak ada. Sebab mereka dididik dengan begitu hebat, zaman berzaman, bahawa dunia ni ujian. Apa yang nak ditakutkan? Takut sikit-sikit tu okey lah. Tapi ini sampai mata. Kan? So, dan lihat Allah menggunakan perkataan ainun, a'yunuhum tu, ainun. Dan sepatutnya ainun ini dia dia menggambarkan suatu yang indah. Tapi kali ini Allah gambarkan a'yun ataupun mata-mata mereka itu menunjukkan ketakutan yang bersangatan. Ketakutan yang bersangatan. Itu perangai orang munafik. Dia tak nak susah, dia tak nak renyah, dia tak nak diuji dengan ketakutan. Tapi cakapnya berdegar-degar. Wah, kan. Cakapnya tu berdegar-degar. Taduru a'yunuhum kalladhi yughsha 'alaihi minal maut. Itu bila datang. Fa idza ja'al khauf. Bila datang waktu berperang. Diorang memang sangat penakut. Tengok sajalah kelakuan tentera Israel. Tentera darat. Ui, punya penakut. Punya penakut. So Yahudi dan munafik, mereka dua-dua takut mati. Takut mati. So, kemudian Allah bagi tahu faiza zahabal khaufu, bila hilang ketakutan tu. Oh, rupanya al-khauf ni perasaan yang Allah datangkan. Perasaan yang Allah datangkan. Boleh jadi bentuknya macam ni tuan-puan. Ada orang fobia dengan air. Ni khauf ni fobia lah. Kita gambarkan fobia. Ada orang fobia dengan air ataupun dia fobia dengan labah-labah. Ataupun dia fobia dengan ular. Okay? Dia fobia dengan ular. Bila didatangkan ular depan dia, dia rasa punya takut. Dia rasa punya takut. Sedangkan orang dekat sebelah dia, Allah tak datangkan rasa takut yang sama. Ayat ni menggambarkan faiza zahabal khaufu. Ketakutan tu Allah tak datangkan pada orang dekat sebelah. So takut ini bukan kerana objek tu. Takut ini adalah rasa yang Allah datangkan. Ketakutan ini adalah rasa yang Allah datangkan. So rupanya bukan kerana objek, tapi kerana Allah datangkan. Allah datangkan. Ada orang punya rasa takut sampai dia stres. Bila stres, apa yang berlaku? Dia jadi trauma. Dia mungkin waktu kecil pernah dicabul. Maka sampai ke besar, rasa trauma dan rasa takut itu datang. Allah datangkan. Cuma bagi orang munafik, bila hilang rasa takut, salakukum bi alsinatin hidad. Mereka mencaci kamu dengan lidah seperti besi. Allah sebut lidah besi tahu.
alsinatin hidad, lidah yang tajam. Dan menariknya Allah guna idza, bukan id. Bukan jika ketakutan itu hilang. Tak, Allah guna apabila. Allah guna apabila. Apabila ketakutan itu hilang. Ini indicates Allah telah beri maklumat pada kita, walaupun waktu itu keadaan sedang tegang, musuh sedang berhadapan dengan musuh, dan benda tu pasti berlaku. Pasti berlaku. Dan lazimnya ketakutan ini datang waktu hentakan pertama. Sama macam sabar. Dia datang hentakan pertama. Kalau kita gagal kawal diri pada hentakan pertama tu, kita tak dikira sabar. So mungkin waktu tentera tu datang, mereka rasa takut, tapi bila mereka sudah mula boleh kawal diri, dah tak takut, yang disalahkan siapa? Ini orang Islam lah ni. Ini Nabi lah ni, yang bawa Islam bertapak dekat sini, orang luar sekarang nak serang Madinah. Kalau Nabi tak datang, kami aman damai saja duduk dekat sini. Kadang kita orang Melayu pun sama, lidah puaka macam ni. Buat kerja, kan, orang yang buat kerja, dia tahu komplain je. Bila orang tu hadapi kesusahan, dia sindirlah, dia buat itulah, dia komplainlah, dia buat inilah, dia kritiklah. Lepas tu bila orang tegur, jangan buat kritik macam tu, saya buat kritikan membina. Saya buat kritikan membina. Tak tahu part mana yang dia nak bina, tapi konon-konon kritik sangat membina. Kan? Kalimah salaqah bermaksud percakapan-percakapan yang tak wajar dan tak patut. Salaqah adalah mana-mana ucapan dan perkataan yang bermaksud menyakiti dengan kata-kata, memarahi mungkin, menyerang dengan perkataan. So orang-orang munafik ini bila dia bercakap, perkataannya menyakitkan hati. Maksudnya mereka mencaci Nabi. Bayangkan Nabi SAW dicaci. Dan bila keadaan bahaya, mereka ketakutan. Bila bila bahaya itu telah berlalu, mereka caci dan kutuk Nabi dengan mengatakan kesusahan yang mereka alami semuanya kerana Nabi. Engkaulah ni punca. Kan, apa lagi yang dia kutuk Nabi? Sebab Nabi lah mereka tak dapat harta rampasan perang. Walhal bukannya tak dapat langsung. Tetapi apa yang mereka dapat tak sama dengan orang lain. Ada orang yang dapat lebih, ada orang yang dapat kurang. Kan, itu pun mereka tak puas hati. Sedangkan Nabi beri ikut panduan yang Allah sebut, ikut keperluan. Kan, ialah kalau dia dah memang kaya, maka bahagian yang dia dapat tu taklah banyak berbanding orang miskin yang lebih memerlukan. Kan, kita pun sama, bantuan daripada kerajaan. Kalau dulu BRIM, bantuan persekolahan anak, dia gaji puluh-puluh ribu. Anak dia masuk juga MRSM, nak juga bantuan. Kan, kalau anak dia dapat sikit, ngamuk. Tanya kenapa anak tu banyak, sedangkan anak tu anak orang yatim, anak yatim, anak orang miskin. Dia memikirkan dia punya tenggorok aja. Tengkolok tu lain.
Dan Allah kata lidah mereka seperti besi. Maksudnya lidah itu menghiris seperti pisau yang memotong dan menghiris. Kan? Kita pun kadang jumpa dengan manusia-manusia macam ni. Kalau diorang marah, dia kutuk rapat. Kata-kata dia menyakitkan. Kan? Qatadah pernah meriwayatkan saat pembahagian ghanimah, harta rampasan perang, orang-orang munafik inilah orang-orang yang paling kedekut, paling kikir dan paling buruk dalam menerima pembahagian. Kan? So dia kata apa? Berilah kami bahagian, berilah kami bahagian. Kami juga ikut bersama kalian dalam peperangan. Walau dia duduk dekat tepi. Kalaupun ikut peperangan bukan masuk ke dalam medan, dia duduk kat tepi. Tengok. Itu perangai manusia tu. Dan kalau dalam keadaan gawat dan tersepit, kan, doranglah orang paling pengecut. Paling pengecut, larikan diri. Dahlah buat kebaikan tak nak. So dalam diri mereka ni terhimpun sifat pengecut, pendusta dan jauh dari kebaikan. Asyihatan 'alal khair. Mereka bakhil untuk buat kebaikan. Mereka bakhil untuk buat kebaikan, tak nak membantu. Ulaika lam yu'minu. Mereka itu tidak beriman. Ini Allah yang beri isyarat. Kita tahu ke dalam hati dia ada iman ke tak ada iman? Kita tak tahu. So boleh jadi orang yang perangai macam ini, kalau kita berperangai macam ini, Allah jadi saksi. Kita tidak beriman. Ulaika lam yu'minu. Allah kata mereka itu bukannya orang yang beriman. Walau mulut mereka Muslim. Dan Allah guna kalimah lam, tidak pernah. Yang bermaksud mereka bukan baru saja tidak beriman. Tetapi dari dulu lagi tidak pernah beriman. Mereka hanya mengaku. Mereka mengaku beriman, mengaku Muslim tu sebab mahu kebaikan dan untuk selamatkan diri. Ulaika lam yu'minu. Mereka tidak pernah beriman. Fa'ahbatallahu a'malahum. Fa'ahbatallahu a'malahum. Maka Allah hapuskan amal kebaikan mereka. Dahlah buat amal, sama-sama pergi berperang dengan Nabi, tapi tidak dikira mendapat pahala. Kan rugi. Rugi. Maka nazalika 'ala Allah yasira. Allah kata nak buat macam tu apa? Nak buat apa? Nak hapuskan amal mereka senang sangat bagi Allah. Wa kana zalika 'ala Allah yasira. Nak buat macam tu sangat mudah bagi Allah. Itu berapa sifat munafik tadi tu? Adalah beberapa. Nanti korang pandailah note down tentang sifat dan sikap orang munafik. Sebab perhatikan juga ayat-ayat tentang munafik ini start daripada ayat 9. Kita dah sampai ayat 19. Okay, kita dah sampai ayat 19. Maksudnya ada 10 ayat yang sentuh tentang sifat munafik. Kalau dekat atas tu kita dah lalui ada 3 bentuk. 3 bentuk kan? Nanti tuan-puan boleh matchkan. Ini golongan pertama, ini golongan kedua, ini golongan ketiga.
Macam mana 3 bentuk tu daripada ayat 12. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad. Apa nama? Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan melainkan perkara yang memperdayakan sahaja. Dia kata Allah dan Rasul tipu. Kemudian ada lagi ta'ifatan minhum, atau ayat 13. Kan ada 3 golongan tu. Apa yang ada dalam hati mereka, kemudian orang yang menghasut, orang-orang munafik yang menghasut, kemudian ada yang nak melarikan diri. 3 golongan. So nanti boleh matchkan dengan yang kat bawah. Golongan yang ni dekat mana, golongan yang macam ni, yang mana satu yang kedekut, yang mana satu yang tak nak bantu. Sekarang ni, next. Ayat terakhir untuk orang munafik. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Mereka mengira bahawa golongan-golongan yang bersekutu itu, tentera-tentera itu belum pergi. Bayangkan, punyalah diorang ketakutan sampai ke tahap tentera Ahzab tu dah berambus, dah beredar, pun mereka tak perasan dan masih lagi dihantui rasa takut. Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu. Walaupun tentera bersekutu tu dah meninggalkan Madinah, tetapi orang-orang munafik ini masih lagi dalam keadaan trauma dan takut. Seolah-olah tentera musuh boleh datang lagi. Dan ini menunjukkan mereka sangat pengecut. Moga kita diselamatkan daripada sifat macam ni dan juga anak cucu keturunan kita. Janganlah sampai kita jadi penakut dan pengecut macam ni. Wa iyyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Kalaupun tentera Ahzab tu datang balik, kan diorang dah beredar, kalaupun tentera Ahzab tu datang semula, datang balik, yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Mereka mengimpikan, ini gambaran mereka, ini apa yang diimpikan oleh orang-orang munafik. Dia kata kalau tentera tu datang balik, kan bagus. Kalau aku berada di luar kota Madinah, berada di dalam dusun-dusun bersama dengan Arab Badui. Tuan-puan, bom pertama yang dilancarkan oleh Hamas jatuh ke dalam tempat tanah haram Israel. Cuba lihat berapa ramai penduduk Israel yang berpusu-pusu ke airport nak selamatkan diri. Ni Allah gambarkan ni. Wa iyyatil ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab. Mereka mengimpikan kalau aku kena serang, kan bagus kalau aku berada di luar kota bersama dengan puak-puak Badui. Mereka tak nak duduk dalam bahaya, mereka nak dekat luar. Kan dalam surah A'raf Allah sebut was'aluhum 'anil qaryati allati kanat hadiratal bahr. Mereka bertanyalah kepada mereka wahai Muhammad tentang penduduk bandar yang letaknya di tepi laut. Mereka rasa selamat kalau berada di luar Madinah. Mereka nak duduk menyorok di kawasan dusun, jauh dari peperangan. Walaupun tentera Ahzab tu dah pergi, mereka nak duduk dekat padang pasir, takut-takut tentera itu datang kembali. Dan bila dekat luar, apa yang mereka buat? Yas'aluna an ambaikum. Sambil bertanya-tanya tentang berita-berita kamu. Apa jadi kat Madinah? Apa jadi? Loh, dia sanggup duduk kat luar tapi bertanya. Ini, apa maksud ni? Dia macam apa? Benci tapi rindu. Macam mana dah? Aku tak tahu peribahasa Melayu. Korang cari dah sendiri. Kan? Dia tak nak berada di situ. Takut mati. Sanggup keluar daripada Israel, daripada Palestin.
Tapi bila berada di luar, tertanya-tanya apa berita dekat sana. Mereka nak tahu apa yang terjadi. Dia tanya-tanya je tanpa mahu terlibat. Dahlah tak nak terlibat tapi masih mahu sibuk untuk tahu apa yang terjadi. Mereka nak tanya dari tempat yang selamat. Tapi datang tengok sendiri tak nak. Walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Dan kiranya mereka berada bersama kamu, mereka confirm takkan berperang melainkan sebentar sahaja. Kalaupun terjadi peperangan orang munafik dalam kalangan tentera Islam, mereka tidak akan berperang melainkan sedikit sahaja. Maksudnya, dia kalau jadi tentera pun tak guna. Sebab dia tak berfungsi. Hadirnya tidak menambah, kan? Tak adanya tidak berkurang. Mereka tidak menambah kekuatan tentera Muslim. Malah mereka akan cari peluang untuk hilangkan diri ke rumah dan menyorok di tempat lain. Allah gambarkan sifat orang munafik kepada orang beriman. Tanpa disebut siapa, tapi ada dalam komuniti Madinah. So bentuk macam ni yang Nabi kena hadapi. Sama juga dalam organisasi, perangai-perangai macam ni pasti ada. Kalau makan-makan dia nak datang. Tapi part nak sediakan makanan tu tak nak join. Dekat rumah pun sama. Saya tak cakap suami-suami kat rumah lah. Kan? Part nak beli barang, part nak sediakan bahan mentah, part nak menggoreng ke nak mengukus, itu satu pihak. Part makan, dua pihak. Part nak mengemas, hanya satu pihak. Yang satu pihak lagi, entah tak tahu apa dia buat, dia letih sangat, dia tak boleh nak gerak. Contoh je, tak ada kaitan dengan rumah siapa-siapa, dengan kehidupan siapa-siapa. Kan? Rasa stres tak? Stres. Sebab ada pihak yang tak nak faham. Dia nak untung je, tak nak rugi. Gitu. Sebab tu Allah datangkan semacam ini. Surah ini, surah atas nama peperangan, tetapi kaitannya dengan prinsip kekeluargaan, dengan prinsip kerjasama, dengan prinsip kadang dia tak bantu masak pun. Tapi ialah wanita, kuat mana je kederat dia. Kan dia dah kerja pagi sampai ke petang, malam masak. Kadang tengah-tengah masak tu tersengguk. Tengah tersengguk tu dia lupa, aku dah bagi garam ke belum? Garam terletak 2 kali, dia hidang, yang makan tak buat kerja apa, dia makan je, kerja dia makan. Yang makan dia rasa tak sedap, tengok lidah dia keluar apa. Wah, lidah dia tu menghiris hati. Dia tahu komen je, betul. So surah dia baca surah Ahzab. Salakukum bi alsinatin hadid. Mereka mencacimu dengan lidah-lidah besi mereka. Sedangkan dia tak buat apa-apa. Jeng. Wow, kan? So, settle tentang perang dan perangai orang munafik. Itu kita letak perenggan kedua, fasa kedua. Fasa ketiga bermula ayat 21. Yang ini perang dan orang beriman. Perang dan perangai orang beriman.
Allah mulakan dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tadi di atas Allah datangkan uswatun sayyi'ah. Contoh buruk. Contoh buruk orang munafik. Sekarang Allah kata, hai orang munafik, in the midst of you, laqad kana lakum, dalam kalangan kamu, ada Rasulullah dan dia bawa contoh yang baik. Ada Rasulullah yang dia bawa contoh yang baik. Dan Nabi ini, dia jadi contoh yang baik kepada golongan tertentu. Dia jadi contoh yang baik kepada golongan tertentu. Maksudnya apa? Ada orang yang tidak melihat Nabi sebagai contoh. Kenapa? Sebab dia berpandukan apa yang dia kejar. Kalau kita mengejar untuk jadi chef, okay? Kalau kita mengejar untuk jadi international chef, kita mesti ambil contoh daripada chef-chef terkemuka. Gordon Ramsay, aku tahu itu je lah. Kan, apa lagi nama-nama chef yang lain? Chef Wan. Kan. Kalau kita nak jadi kapten kapal, kita mesti cari contoh-contoh kapten kapal yang terulung, terbilang. So, orang-orang ini, jenis orang-orang yang mengejar Allah dan hari akhirat, dia pasti akan jadikan Nabi sebagai contoh. Kalau dia tak jadikan Allah sebagai apa yang dia kejar dan akhirat apa yang dia kejar, dia tak akan jadikan Nabi sebagai contoh. So, kalau ada kritikan-kritikan pedas kepada keluarga Nabi, pada kehidupan Nabi, boleh jadi dia tidak mengejar. Yarjullah tu dia tidak mengharapkan Allah dan tidak mengambil kira hari akhirat sebagai apa yang dia kejar. So, Nabi hanya boleh hanya berfungsi menjadi contoh kepada orang-orang yang mengejar nak melihat wajah Allah dan mempertimbangkan hari kiamat. Dan wa dzakarallaha katsira, dan dia menyebut nama Allah banyak-banyak. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Begitu. Dan menariknya, ayat ini kita petik, tulis, jadikan spanduk bila? Maulidur Rasul. Maulidur Rasul. Ayat ini datang dalam konteks perang Ahzab. Ayat tentang perang. So, Nabi dalam keadaan ekstrim macam tu pun, perang kot. Dalam keadaan ekstrim macam tu pun, masih jadi contoh kepada orang yang mencari Allah dan hari akhirat. Dan dia punya ingatan pada Allah sangat banyak. Dan boleh jadi, kadang-kala kita buat kerja, kita tak jadikan Nabi sebagai contoh, boleh jadi kita masih kurang ingat Allah. Kan bersyarat tu ada 3 kan? Yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Kita lupa nak ikut Nabi, boleh jadi kerana ingatan kita pada Allah belum cukup banyak.
Sebab tu kadang kalau kita susah, kita banyak merungut, tak ikut Nabi. Merungut tu tak ikut Nabi dah. Atau kalau kita senang, kita suka ketawa terbahak-bahak, itu tak ikut Nabi. Kan? Kalau apa? Isteri kita tak boleh nak melahirkan, kita cari alasan untuk poligami, itu tak ikut Nabi. Tak ada sunnah Nabi macam tu. Kan? Kalau kita senang sikit, jaga harta anak yatim, kita pecah amanah, itu tak ikut Nabi. So, dia ada 3 prinsip orang yang benar-benar usaha jadikan Nabi sebagai role model dan contoh. Pertama, yarjullah. Yang kedua, wal yaumal akhir. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsira. So, kita akan jadikan Nabi sebagai contoh. Bab gelak tu saya feel sama. Kita kalau gelak, kita memang agak lupa daratan sikit. Kita kan orang yang suka mengekspresi. Ekspresi. Kadang kalau dekat office tu kita pergi gelak sopan. Tapi kalau dengan keluarga gelak kita, geleng kepala. Kakak saya geleng kepala. Ini imam masjid negara. Memanglah. Sekarang tak jadi imam. Kalau imam gelak-gelak, makmum geleng kepala. Mufaraqah jadinya. Gitu. Saya kalau dengan keluarga, saya akan jadi saya sebenar. So, diorang memang akan geleng kepala. Contohnya, saya suka bawa teka-teki. Contoh teka-teki. Kalau begini, kita panggil apa? Wave. Ni wave. Kalau begini, kalau macam ni wave. Kan? Banyak. Kalau begini, cacing, salah. Ini namanya microwave. Kan satu je kan, microwave. Okay. Kalau begini, ini seekor cacing. Kalau begini, yang ini 2 ekor cacing. Pacak pun boleh lah. Okay. Kalau begini, 3 ekor cacing. Okay. Kalau begini, apa dia? Tak tahu kan? 3 ekor cacing tengok cermin. Saat disambung. Itu sebahagian kecil. So, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan menariknya dalam spanduk kita hanya ambil ayat tu sampai hasanah je. Di syarat-syarat kat belakang tu tak ambil pun. Kita ambil sampai hasanah. Dah lah ambil separuh, lepas tu salah faham. Kan? Dah lah ambil separuh, lepas tu salah faham. Sepatutnya Nabi ini jadi contoh tak kala kita menepati syarat-syarat itu. Sebab ingatan kita pada Allah kuat dan kita pasti akan nak penuhi peraturan daripada Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Melalui siapa? Melalui Nabi SAW. Gitu. Okey, sekejap ya. Okey. Dimangkana Arjullah. Okey, settle. So, walamma ra'al mu'minuna. Okey. So, selepas disebut tentang orang yang mengikut Nabi sebagai contoh, maka ayat seterusnya Allah sebut tentang orang beriman. Apa yang orang beriman lalui sewaktu peperangan tersebut? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Kalau di atas tentang orang munafik, sekarang orang beriman. Bila mereka melihat tentera-tentera Ahzab. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab.
bila mereka melihat tentera-tentera Ahzab. Qalu, ini mereka punya respon. Hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita. Ada video yang saya dengar orang-orang Gaza sebut begini waktu rumah dia kena bom. Dia sebut ayat ni, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini janji Allah dan Rasulnya. Kalau kita dengar macam ni, ada ya Allah janji macam ni? Kan, mereka sebut kedatangan tentera-tentera yang nak menyerang mereka itu sama seperti yang Allah dah janjikan. Tapi janji itu di mana? Janjinya pada surah Baqarah ayat 214. Apa ayat 214? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apa kamu kira kamu masuk syurga padahal belum datang kepadamu cubaan, ujian sebagaimana orang terdahulu sebelummu. Dia lihat ujian itu sebagai inilah janji Allah pada aku. Aku nak diuji. Kalau tak, aku tak boleh masuk syurga. Tu pemahamannya pada Al-Quran. Tu wazakarallah zikran katsira tu. Dia sangat banyak ingat Allah melalui Quran sehingga Quran itu bermain di minda dia bila berlaku sesuatu. Dan kalau tengok ayat 12, orang munafik kata Allah dan Rasul tidak menepati janji. Kan jauh beza tu. Satu dekat kutub utara, satu dekat kutub selatan. Yang satu kata Allah dan Rasul tak menepati janji. Yang satu lagi nampak benda tu, inilah janji Allah. Rupanya cara orang beriman melihat realiti berbeza dengan cara orang munafik lihat realiti. Kita orang beriman perlu melihat dunia ini ialah tempat diuji, bukan tempat menang. Kalau kita lihat tempat menang, kita akan kecewa. Kalau kita lihat tempat diuji, kita akan bersedia. Begitu. Kan? Macam Kak Syida, anak 7 orang. Berapa Kak? 5. Anak 5 orang. Kan? Balik seorang anak, kita boleh je dengan berseloroh. Datang lagi ujian. Kan? Ujian apa pula nak datang ni? Kan? Barulah kita bersedia. Bukannya melihat anak tu sebagai, dah menang dah, dah menang. Tapi rupanya dia balik dengan perangai lama. Lalu kita kecewa. Tapi bila kita melihat, ini amanah. Amanah ni ujian. So, aku dah bersedia. Apa lagi ujian? Kan dalam surah Ankabut, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia merasakan dia ditinggalkan setelah diciptakan? Selepas dia kata, aku beriman, dia tidak diapa-apakan? Tak. Adakah mereka tidak diuji? Diuji? Gitu. So, dunia ini lihat sebagai inilah medan ujian. Dan bila dia melihat tentera Ahzab tu datang, dia kata, inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh. Dan benarlah Allah dan Rasulnya. Mereka percaya dengan benar apa yang didatangkan, dijanjikan oleh Allah dan Rasul. Sebab benda tu benar-benar berlaku depan mata mereka. Apa yang terjadi, mereka redha. Dan ia tidak tertakluk hanya tentang peperangan, tapi dalam apa jua situasi. Rakyat Gaza, mereka punya bentuk ujian
dan bentuk penyaksian berlaku setiap saat, hari-hari. Dan apa yang berlaku? Wa mazadahum, Al-Ankabut tu ayat 2. Hasiban nasa ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka merasakan mereka tidak diuji setelah beriman? Gitu. So wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Yang demikian itu kan kedatangan Ahzab itu tidaklah menambah apa-apa kepada orang beriman kecuali menambah keimanan dan penyerahan diri, ketundukan wa taslima. Kejadian itu menambah iman. Oh, rupanya ujian dalam hidup kita sepatutnya menambah iman dan ketundukan. Menambah iman dan ketundukan. So, kejadian sama memberi kesan berbeza kepada dua golongan. Gitu. So, ayat ini adalah salah satu daripada ayat yang menceritakan sifat dan tokoh orang-orang beriman. Okay, next. So, sebab dia punya bahasa tu straightforward, kita lajukan je, kan? Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Wa minhum man qada nahbah, wa minhum man yantazir, wa ma baddalu tabdila. Antara orang beriman itu, minal mu'minina, antara orang beriman itu, rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Ada lelaki yang menepati janji mereka setelah mereka yang telah mereka janjikan kepada Allah. Orang-orang yang menepati janji mereka, apa saja yang mereka janjikan pada Allah. Maksudnya ada orang yang benar-benar pegang pada janji. Perjanjian melalui piagam Madinah, berjanji nak mempertahankan Madinah, mereka benar-benar pegang pada janji itu. Kan kita buat aku janji dengan jabatan untuk bekerja dengan baik dan betul, peganglah pada janji itu. Beriman benar-benar dengan Allah dan Rasul dalam semua perkara yang dia sendiri berjanji, dan mereka amalkan amalan yang baik dalam apa yang mereka buat. Kan? Sebab semua itu kita perlu sedar dan tahu apa yang kita janji. Kalau dia akan jadi bahaya kalau kita kata kita taat, tapi kita pun tak tahu apa yang kita perlu taat. Kita kata kita nak kerja, tapi bila majikan bagi kita kerja, kita pun tak tahu kerja apa yang kita kena buat. Itu bahaya. Ramai orang yang pandai cakap je. Pandai cakap yang mereka taat. Tapi mereka jauh dari wahyu. So, kita pun tertanya-tanya, diorang taat apa sebenarnya? So, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Dia benar-benar pegang pada janji. Faminhum man qada nahbah. Ada antara mereka yang gugur. Nahab tu, nahba tu dia punya maksud macam nazar. Nazar ni apa? Benda yang harus atau benda yang sunat, dia sendiri wajibkan atas diri dia. Ialah jihad ni wajib ke sunat ke harus? Jihad tu hukumnya apa? Ada sahabat yang tak pergi sebab jaga mak bapak. Ya, harus aku. Situasi. Kan? So kalau wajib semua kena pergi.
So ada yang bernazar. Maksudnya benda yang harus, benda yang sunat dia wajibkan atas diri dia. Sebab dia nak bayar dengan diri mereka untuk masuk syurga. So dia dah janji untuk jalankan jihad. So faminhum man qada nahbah. Ada antara mereka yang gugur, mati syahid dalam medan perang. Ini nikmat yang besar. Faminhum man yantazir. Ada antara mereka yang menunggu. Siapa yang menunggu ni? Kita. Jihad perang dah tak ada dah sekarang ni. Yang ada pada rakyat Gaza, Palestin. Mereka je yang ada jihad perang. Kita tak ada. Sebab kita bergantung kepada pemimpin negara kita. Kalau pemimpin negara kita isytihar perang, semua orang wajib ikut kata pemimpin tu. Tu bentuk dia macam tu. So kita pun menunggu-nunggu juga. Kita dah belajar tentang jihad ni, tunggu peluang. Tunggu peluang. Apa nak tunggu lagi? Sekarang dah boleh jihad mal, jihad dengan harta. Bagi. Kan aman Palestin dah kena rujuk SPRM. Kan? So kita sedang menunggu-nunggu peluang tu. So kena wa minhum may yantazir. Yantazir ni apa? Menunggu dengan penuh sedia. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka tidak merubah janji. Kita berjanji untuk pertahankan negara ini. Dan kita takkan ubah janji itu. Imam Bukhari pernah menceritakan kan daripada Zaid bin Thabit dari ayahnya, ketika kami menyalin mushaf, salin Quran, kami kehilangan satu ayat dari surah Ahzab. Dengan dia tulis, dia rasa macam ada tak kena, ada satu ayat lagi. Padahal aku pernah mendengarnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda membacanya. Ayat itu tiada pada seorang pun kecuali ada pada hafalan. Kan, ayat tu tak ada bertulis pada mana-mana kitab sahabat tu kecuali orang ingat hafalan. Siapa hafalan siapa? Khuzaimah bin Sabit Al-Ansari. Khuzaimah seorang je ingat ayat tu. Yang lain tak ingat. Khuzaimah seorang saja ingat. Yang kesaksiannya dijadikan oleh Rasulullah sebanding dengan kesaksian dua orang lelaki. Dahsyat. Ini bab kesaksian ni tuan-puan. Apa yang digambarkan oleh hadis ni, Khuzaimah punya ingatan. Nabi kata ingatan ni sangat boleh dipercayai setanding dengan ingatan dua orang lelaki. Kalau dia buat kesaksian, kesaksiannya cukup. Tak perlu datangkan dua orang lelaki. Dia seorang cukup. Bila kesaksian dua orang lelaki ni perlu? Waktu tulis hutang. Khuzaimah seorang saja cukup kalau nak jadi saksi untuk berhutang. Ayatnya ayat ini. Ayat 23 ni. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih. Faminhum man qada nahbah. Faminhum man yantazir. Wa ma baddalu tabdila. Begitu. So, ayat ni Khuzaimah ibnu Sabit Al-Ansari yang ingat. Sementara orang lain tengah tulis. So, dimasukkan di sini. So, bila dia benar-benar pegang teguh pada janji, sodaku. Kalau tadi ada orang yang benar-benar pegang pada janji, sanggup mati atas jalan ini. Dan Allah guna perkataan sodaku, perkataan sama dengan sedekah. Ada orang yang menunggu-nunggu bila aku nak berjihad ni. Sekarang dan pada ayat pada surah Shaf, Allah sebut tentang jihad dengan harta.
So, adakah anda mahu membenarkan janji anda melalui jihad dengan harta, dengan bersedekah? Kan, dengan bersedekah. So, bila dia buat apa yang dia janji, wama badalu tabdila, dia tidak berpaling daripada janji dia itu, dia tidak mengubah apa yang dia janjikan, maka orang yang berpegang pada janji, sanggup mati atas jalan ini, Allah kata, liyajziyallahu shadiqina bisidqihim, supaya Allah berikan balasan kepada orang yang benar-benar berpegang pada janji itu kerana kebenarannya. Allah akan berikan dia balasan yang baik atas sifat siddiq bisidqihim tu, siddiq bisidqihim. Nah, begitu. Allah akan balas kerana kejujuran mereka. So, jangan pernah kita menyesal, kalau jujur pun bila dipijak kepala, buat apa jujur? Tak, Allah kata Allah akan balas kejujuran tu. So jangan menyesal untuk tetap bersikap jujur. Walaupun kadang-kala orang rasa, engkau ni bodoh sangat, jujur sangat, lurus bendul. Tak, Allah akan balas kejujuran kita. Dan wa yu'adzibal munafiqina insya, Allah akan seksa orang munafik jika dia nak. Insya terpulang pada Allah. Kadang kita pun tertanya-tanya, orang munafik yang lari daripada perang tu tak diazab ke? Di sini Allah bagi tahu, insya kalau dia nak, Allah siksa. Jangan sangka mereka terlepas. Kalau Allah nak, Allah boleh seksa. Tapi kerana rahmat Allah tu wasi', rahmat Allah tu luas, Allah tutup ayat tu dengan aw yatuba alaihim, atau menerima taubat mereka. Allah boleh seksa orang munafik kalau dia nak, atau yatuba alaihim, menerima taubat mereka. Seorang munafik, dia bukannya confirm salah. Dia buat salah. Dalam masa yang sama, Allah beri peluang untuk dia bertaubat. Kan, apa tuan-puan punya komen terhadap konsert Coldplay? Yang dah beli tiket, yang dah pergi stadium, apa kita punya komen? Nak doakan diorang apa? Hujan lebat, kena panah petir, biar bumi terbelah, bertangkup. Tak, itu bukan sikap orang beriman. Sebab kalau kita mendoakan kecelakaan, sedang orang tu buat maksiat. Okay? Dia buat maksiat, kita doakan kecelakaan. Bayangkan jika doa kita tu makbul. Kita nak bumi terbelah, lepas tu dia tertangkup. So dia mati dalam keadaan maksiat, akan masuk neraka. Kan? Dia mati dalam keadaan maksiat, tak sebab bertaubat, masuk neraka. Siapa yang nak manusia masuk neraka ni? Iblis. So kalau kita buat macam tu, apa beza kita dengan iblis? Kan? Tengok perangai Nabi. Malaikat tawarkan pada dia, nak aku terbalikkan bumi Taif tu.
malaikat yang jaga gunung tu. Nabi kata, relax. Mana tahu anak-anak mereka nanti orang beriman. Gitu. Nampak orang buat maksiat, janganlah kutuk. Nampak orang buat maksiat, kita doakan sesuatu yang lebih baik untuk mereka. Kalaupun mak bapak, kalaupun dia begitu, agar penyakit-penyakit semacam itu tidaklah turun pada anak-anak. Kita tak diuji dengan keseronokan dunia ni. Kan bagi kita, buat apa nak pergi konsert macam tu? Bayar mahal. Kemudian nak pergi stadium, daripada parking nak pergi stadium jauh. Bersesak-sesak panas. Nak sembahyang macam mana? Kita rasa renyah semua tu. Itu tu asbab dan sebab Allah letak pada hati kita tak tertarik pada benda tu. Bayangkan satu hari nanti, waktu kita sudah tua, umur 80 tahun, Allah campak kita rasa cinta pada dunia, tertarik pada dunia, 80 tahun nak pergi konsert Shah Rukh Khan. Ni satu hari bulan 12 ni, Hrithik Roshan pula datang. Konsert Shah Rukh Khan, kita dah lah kipas susah mati Datuk Shah Rukh Khan ni. Usia 80 tahun, minta cucu kita belikan tiket, tengok online pun jadilah. Jangan kutuk orang. Doakan saja yang baik-baik. Doakan saja moga Allah ampunkan dosa mereka. Lazimnya kita doakan apa? Ya Allah, berilah mereka hidayah. Tapi untuk orang beriman, untuk orang Islam, influencer Muslim tu, ada tak kita doa, Ya Allah, ampunkan dosa dia, Ya Allah. Nak bersihkan hati dia. Kan lain. Gitu. Kita tak kisah sangat kata-kata mufti tak diterima. Itu kecil tu. Sebab apa yang mereka buat itu, Nabi tak pernah suruh pun. Dia bukan sekadar melanggar kata-kata mufti. Nabi tak pernah suruh pun. Dia tak jadikan pun Nabi itu uswatun hasanah tu. Gitu. So, sekarang ni, pada ayat 24, Allah gabungkan wa yu'adzibal munafiqin, Allah boleh azab orang munafik kalau dia nak, au yatuba alaihim, atau dia Allah terima taubat mereka. Tuan-puan, azab dengan taubat ni dia dua kutub berbeza. Sekarang Allah gabungkan satu ayat untuk orang munafik. Dan pada ayat tentang orang munafik ni pun Allah sebut kebarangkalian potensi untuk mereka bertaubat. Allah tutup ayat ini dengan innallaha kana ghafurar rahima. Yang kita kutuk tu kita tak sebut pun. Yang kita kutuk orang pergi konsert Coldplay ni, kita tak panggil pun dia sebagai orang munafik. Kita masih lagi iktiraf dia sebagai orang Islam, orang beriman. Takkanlah dengan kesalahan itu kita nak terus mendoakan kecelakaan. Doakan saja, ya Allah, terimalah taubat mereka. Ampunkanlah dosa mereka. Kerana Engkau Maha Pengampun dosa. Kan? Alasan kita apa? Diorang buat konsert tak takut balak ke dari Tuhan? Kan itu kan yang naratif yang dimainkan. Korang ni buat konsert tak takut balak ke dari Tuhan? So kalau kau takut balak datang dari Tuhan, engkau bertugas untuk jelaskan, sedarkan mereka. Bukan doakan balak tu turun. Bongok betul lagi dia ni kan. Kita takut konsert tu datang balak. Sekarang kita doakan pula agar balak tu cepat turun, kena pada orang tu je. Hebat. Hebat betul kita. Macam mana dengan konsep diriat tu, Ustaz? Yang itu moga-moga mereka sedar dan kembali pada agama.
Kan, Riyadh tu dia masih tanah halal. Tanah haram takkan disentuh. Kan. Kita boleh doakan. Orang-orang Arab ni dia dapat Quran. Dia akan lebih tersentuh. Dan moga-moga mereka berubah. Terutamanya berkaitan dengan isu Palestin. Orang Arab dia tak suka orang Palestin. Pun tak tahu kenapa. Tak tahu apa pasal. Mungkin sebab sama-sama berbahasa Arab. Macam kita lah. Kalau kita ada sentimen kenegerian. Kan? Kalau kita tak suka dengan bangsa J misal kata. Walhal sama-sama Melayu, sama-sama dalam Malaysia. Diorang tu sama-sama Arab. Tapi bila ada sentimen itu, sentimen kenegerian, tak nak tolong. Gitu. So kekal lah. Ya, sepatutnya hati mereka sangat dekat dengan Allah. Tapi perlu diingat Abu Lahab, Abu Jahal juga dari situ. Sangat dekat dengan Nabi. Cuma, ialah semua berkaitan dengan hati kan. So tak salah untuk kita mendoakan mereka. Pandanglah mereka dengan penuh kasih sayang. Sebab itu yang Nabi berjuang selama ini. Membina, membentuk manusia-manusia yang menjalankan kerja baginda. Nabi datang bukan untuk memasukkan orang dalam neraka, tapi Nabi datang untuk membuka hati manusia agar yarjullah wal yaumil akhir wa dzakarallaha dzikran katsira. Nabi datang tu bawa itu. So kalau ya kita sama-sama usaha. Kadang kita pun lupa juga bila berhadapan dengan situasi macam tu, geram, sakit hati, geram. Tapi dengan ingatan-ingatan circle yang macam ni, kawan-kawan yang baik, kata-kata yang elok, maka kita akan kembali on track. So kalau kita guna ayat tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ya kita nak ikut Nabi supaya orang-orang itu menjadikan Allah sebagai tujuan, yarjullaha wal yaumal akhir, menjadikan Allah sebagai tujuan dan hari akhirat itu sebagai matlamat, dan akhirnya mereka mengingat Allah dengan banyak. Wa dzakarallaha katsira. Yalah, cuba imagine kalau kita buat dakwah seperti dakwah Nabi, penuh kasih sayang. Dapat pula tarik orang seramai makhluk yang memenuhi Stadium Bukit Jalil. Asalnya kita seorang, grup kita yang mengingat Allah dengan banyak. Sekarang kita dapat ajak manusia seramai 70,000 penuh Stadium Bukit Jalil untuk ingat Allah sama-sama kita. Tak seronok macam tu? Seronok. Berbanding kalau kita doakan mereka dapat musibah dan musibah tu turun, mereka mati ramai-ramai. Apa yang kita dapat? Tepuk tangan? Tidak. Kita tak dapat apa-apa. Malah kita terlepas peluang besar untuk mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dia ada dalam surah Isra pun sebut macam tu. Engkau memohon suatu yang tak baik sangat cepat. Dalam surah Isra pun ada macam tu. So dia bukan tentang perangai orang kita, tetapi itu tentang perangai manusia. Tentang perangai manusia. Jadi the conclusion ialah kesungguhan kita untuk mengambil Nabi sebagai contoh, sebenarnya
boleh menyelamatkan banyak perkara. Banyak perkara. Sekecil-kecil yang kita bincangkan ni, berdoa pada manusia. Sekecil-kecil cara Nabi dakwah tu sebenarnya sangat apa? Penuh dengan hikmah, dengan cara yang cara yang paling baik, tanpa mendoakan orang itu orang ini. Itu adalah kesan kalau umat Islam beriman dengan Allah dan hidup ikut cara Nabi. Maka kesudahannya adalah kesudahan yang baik. Gitu. So, next week kita akan masuk lagi ayat 25. Masih lagi tentang perangai orang beriman, situasi perang dan perangai orang beriman. Dan dalam peperangan pun Allah masih highlight sifat-sifat baik orang beriman, patuh pada janji, beri peluang pada orang munafik. Dan pada ayat 25 nanti tentang bila dia patuh pada janji, Allah yang bantu halau orang-orang kafir tu. Allah yang bantu halau orang kafir. So kalau kita buat ikut cara hidup Nabi, musuh-musuh kita akan diurus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sama seperti kalau kita boleh mencontohi kehidupan orang-orang di Palestin, lihat bagaimana Allah uruskan Israel. Satu persatu mereka jatuh ke dalam lubang yang mereka sendiri gali. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada Kak Syida. Alhamdulillah Ustaz, dah 11.5 Ustaz pun nak bertugaskan. Terima kasih atas pengungsian pagi ni. Seperti yang dijangkakan, ada satu orang kata berapa apa kita punya minda lah kan, berkenaan dengan isu-isu semasa lah, salah satu di Coldplay dan juga isu di Palestin. Doa mana satu kita nak utamakan kan. Memang di Palestin diuji, tapi di Malaysia ni pun ujian juga untuk kita. Allah bagi pada kita melalui doa kita. Mungkin kalau kita berdoa kan, mungkin macam Kak Syida kita lupa untuk berdoa untuk dia orang kan. Patutnya kita berdoa untuk dia orang, tapi kita bersangka buruk pada dia orang kan. Satu orang kata satu penyakit berdoa malah ni orang hantar untuk Ustaz, so kita remind kita orang ni kan. Jangan rasa kita dia bagus, hebat, dan kita lupa doakan orang lain ketika mereka diuji, yang mereka berada di sana kan. Terima kasih Ustaz atas perkongsian pagi ni. InsyaAllah kita sampai di minggu hadapan. Diharapkan tidaklah lagi dienjak-enjak masa dan juga hari ya, kita punya diktat kelekabut sikit saya. InsyaAllah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian pagi ini. Dengan itu kita answer sedikit dengan lapas kafarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.